yang kental untuk menghadapi situasi seperti ini. Ya, satu laluan yang baik untuk Matthew Davis tadi. Pada mulanya kita harapkan beliau dapat melakukan banyak larian-larian ke depan pada malam ini. Ado Bakhtia, satu hantaran mendatar yang dilakukannya. Biarkan oleh Roni Harun untuk lontaran ke dalam Malaysia. Adri Tani Ardiasa merupakan penjaga gol. Sementara Amri pula halang ditolak oleh Rudolf Basna. Juga dengan caps yang pertama untuk pemain Persib Bandung itu. Tolak-menolak memang pasti akan berlaku. Roni Harun, satu hantaran jauh dalam kawasan penalti. Balik kepada Roni Harun. Keluarkan Ado Bakhtia, satu rembatan lirik. Satu rembatan volley yang dilakukan dari luar kawasan penalti untuk menguji penjaga gol Persija Jakarta itu. Ya, Badrul Bakhtia kita tahu memang mempunyai kemampuan untuk melakukan percubaan dari jarak sedemikian. Dan tadi beliau agak gopoh sedikit untuk melepaskan percubaan. Bahaya dari Irfan Fatail, satu percubaan dan terus jaringan yang dihasilkan. Penyakit yang berlaku di pasukan bawah 22 tahun. Kesilapan individu yang akhirnya disambar peluang itu oleh pemain lawan untuk menghasilkan satu jaringan. Keadaan seperti ini tidak sepatutnya berlaku. Satu peluang yang dimiliki dengan cukup mudah dapat disempurnakan oleh Indonesia menerusi Boaz Salosa, pemain yang berusia 30 tahun ini. Ya, kita lihat tidak ada banyak yang kita boleh perkatakan, cuma ia merupakan satu kecuaian kelayan. Fadli Sas ya. Memang sudut yang begitu kecil diambil oleh Boaz Salosa untuk merembat ke sebelah kiri Karul Fahmi Ceman. Dan Indonesia mendahului Malaysia ketika ini dengan 1-0. Dan itu kalau diikutkan statistik ini merupakan gol yang ke-9 daripada 35 penampilan untuk Boaz Salosa. Iya. Jelas kita boleh rasakan kekecewaan kerana gol yang diberikan, kerana kesilapan yang begitu senang, begitu simple, begitu basic. Tetapi itulah hakikatnya. Benny Wahyudi, posisi bek kanan, tidak offside, kedudukan. Kita harapkan bahawa pemain-pemain Malaysia cepat bangkit. Satu hantaran yang agak rendah dari Safawi Rashid. Andik, Roni Harun. Ado Bakhtia perlu berhati-hati di belakangnya Andik tadi. Brandon Gunn selaku defensive midfielder. Kesan yang dilakukan ke atas Wan Zeng Haikal. Juga kita harapkan akan menggunakan kesempatan ini untuk memperkemaskan karirnya di peringkat antarabangsa. Salosa kini bermain dengan klub Persipura Jayapura. Davis. Sebenarnya kalau dilihat balik pada jaringan yang dilakukan oleh Boaz Salosa tadi, dia tidak menunggu lama, Rosli. Ya. Dia tidak perlu bawa bola itu masuk sampai jauh ke dalam. Dia cuma dapat, saya rasa, setengah peluang dan kemudian melakukan rembatan. Iya, rembatan yang kencang. Peluang lagi, kali ini rembatan yang kedua. Serong di sebelah kanan, percubaan yang dilakukan oleh Wan Zeng Haikal. Ya, kita lihat ini larian daripada Wan Zeng Haikal dan membuat rembatan.
tidak selesa dan tidak tepat. Fadli Sas, kita harapkan bahawa dia akan cepat memperbaiki kesilapan tersebut dengan perkemaskan kawalannya di barisan pertahanan dan kemudiannya dapat membantu juga rakan-rakan di bahagian midfield. Fadail bawah. Azrif. Fadli merupakan antara tonggak. Satu lagi kesilapan. Satu lagi kesilapan untuk gol yang kedua. Kali ini dari Brendan Gunn pula. Jaringan dari Irfan Bakhtim pula. Pemain yang kini beraksi dengan Consadole Sapporo. Dua kesilapan daripada pemain-pemain Malaysia menghadiahkan jaringan kepada Indonesia. Sekali lagi kita kecewa kerana tampanan Brendan Gunn ataupun percubaan untuk mengumpan ke belakang tidak sampai dapat disambar oleh pemain Indonesia. Kita lihat, itu dia hantaran beliau ke belakang dapat disambar oleh pemain Indonesia dan terus dapat disempurnakan dengan senang. 1 lawan 1 dengan penjaga gol. Itu dia, dapat memilih sudut yang dia inginkan. Kali ini dari Buas Salusa selaku assist yang membantu untuk menolak Riddle Relax, tetapi barisan kejurulatihan cukup gembira. Ya, saya tak pasti apakah yang tak dilakukan oleh pemain-pemain Malaysia di barisan pertahanan ketika mereka mendapat bola dalam kawasan sendiri tadi. Ya, itulah saya tak tahu ke mana Brendan Gunn cuba membuat hantaran tadi. Yang berlaku itu dia, satu pelanggaran, bukan satu kekasaran, tapi dilihat sebagai satu betesan oleh pengadil yang memberikan tendangan percuma kepada pasukan negara. Jika mereka dapat 1 gol di separuh masa pertama, mungkin ada peluang untuk comeback now. Yap, itulah yang kita harapkan. Kerana masih awal, pemain-pemain negara belum mendapat rentak terbaik mereka dalam perlawanan ini. Brendan Gunn masih lagi terbaring. Pelanggaran dengan Abdul Abandar Rahman ke caps yang pertamanya di peringkat antarabangsa ini, dan sebenarnya cuba untuk tolak bola itu ke depan untuk mencari ruang pada dirinya. Ya. Espinot berpeluang untuk mendapatkan caps pertama dirinya. Brendan hanya mampu untuk beraksi bagi tempoh 15 minit saja, Rosli. Agak malang. Belum lagi dapat membuat sebarang contribution yang positif, tetapi kesilapannya, kelekaannya tadi telah memberikan jaringan yang kedua kepada Indonesia. Dan ini peluang untuk Vinod. Memperkemaskan barisan midfield selaku defensive midfielder. Baik, ada 4 orang pemain Malaysia di situ. Safawi. Okey, Wan Zek dah keluar. Jadi tinggal 3. Adul Bakhtiar mempunyai keupayaan. Adritani membuat organized painting di hadapannya. Perkara pertama yang begitu awal dilakukan oleh pasukan Malaysia akibat kecederaan Brendan Gunn. Mungkin juga kapten yang baru Amri mahu mengambil peluang ini. Dari Amri, oh cantik sekali lagi ke sebelah kanan pintu gol pasukan Indonesia.
sekali satu tendangan yang baik. Cuba kita lihat ulang tayang bagaimana Amri berjaya melepasi benteng. Sebelah kanan yang dicarinya sebentar tadi. Amri diharang dan dapat juga, tetapi walaupun menyentuh bola itu, dia dipersalahkan kerana menggasari Fakhruddin Arianto. Itu dia tolakan jelas dari Amri. Cuba mendapatkan bola. Dua serangan dari Indonesia, kan dua-duanya gol. Sebenarnya mereka pun sedang mengatur congak serangan daripada bahagian tengah. Tak lepas. Di minit ke-6 dan juga minit yang ke-11, dua jaringan sudah dapat dihasilkan oleh mereka. Ya, itu dua serangan pun bukan serangan yang betul-betul mantap. Cuma kesilapan daripada benteng negara yang membantu mereka mendapatkan dua gol. Riuh rendah di Solo ketika ini. Indonesia memiliki rekod yang bersih di stadium ini. Pinot terlepas. Oh, cantik kawalan yang dilakukan oleh Irfan Bakhdim sebentar tadi. Andik mengajak Benny Wahyudi naik ke atas, dan kemudiannya satu tackle yang keras dilakukan oleh Azrif Nasrul Haq. Dia akan dilayangkan kad kuning. Memang patut beliau dilayangkan kuning. Satu tackle yang itu bukan gegabah lagi, Nal. Itu memang berlebihan tenaga, excessive force itu. Riddle tidak begitu puas hati dengan keputusan itu. Ketika ini Azrif menjadi pemain pertama untuk dilayangkan kad kuning. Indonesia pernah mengalahkan Myanmar dan juga Filipina di stadium yang sama ini. Digunakan untuk para SEA Games pada tahun 2011. Satu clearance yang dilakukan oleh barisan pertahanan untuk memberikan sepakan penjuru yang pertama kepada Indonesia, yang akan diambil di sebelah sana oleh Zulham Malik. Taran yang agak berbahaya, cuma tidak ada pemain yang mampu untuk melakukan tandukan dari Indonesia. Termasuklah sebentar tadi Bayu Pradana yang menjadi tumpuan. Pemain Indonesia yang datang daripada belakang cuba menanduk bola itu, tidak dihalang langsung oleh benteng kita. Peter, suasana ketika ini. Irfan Fazil. Azrif. Bahkan dari Wanzek sudah dapat dibaca. Pinot, mana posisi yang terbaik untuk anda? Satu hantaran jauh yang dilakukan oleh Badul Bakhtiar sudah dapat dipintas, dan ketika ini Matthew Davis diatasi. Cantik kawalan yang dilakukan oleh pasukan Indonesia. Buat Salosa satu tap yang baik. Jembatan leret yang dilakukan, dan kemudiannya 3-0 Buat Salosa. Selepas 21 minit
daripada keadaan bola yang tidak dapat dikemaskan oleh benteng negara. Kita lihat sekali lagi. Siapa yang meletakkan Azrif Nasul Haq yang meletakkan Wasalosa dalam kedudukan onside. Dua center back sudah berada di depan. Tapi kalau kita lihat kepada percubaan dilakukan oleh Zulham Malik ini, sepatutnya boleh disekat di situ dulu. Ya. Kita membiarkan dua pemain Indonesia berada dalam kotak penalti. Sukar untuk comeback now daripada kedudukan 3-0. Wasalosa mengganas ketika ini dengan gol yang keduanya dalam tempoh 21 minit. Indonesia sedang melalui Malaysia dengan kedudukan 3-0. Tanda yang kurang baik untuk menghadapi saingan Piala AFF ketika ini. Walaupun kita tidak berada satu kumpulan dengan pasukan Indonesia, dan kita harus ingat juga Indonesia sudah lama menyepi daripada pentas antarabangsa. Kuantaran jauh yang hendak dilakukan daripada Badrul tadi dapat dipintas, berpunca dari situlah. Terus pemain-pemain Malaysia bertahan pengesahan pada kedudukan ketika ini. Sudah pasti banyak talking pointnya nanti, Rosli, di waktu rehat. Ya. Permainan Indonesia begitu positif sekali. Mereka sentiasa menghantar bola ke hadapan dan sentiasa laju untuk memotong. Amri, cutback, satu hantar.